الدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, oleh kerana pertemuan kita pada pagi ini dalam bulan Ramadan, jadi saya isi dengan sedikit maklumat berkenaan dengan Ramadan. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam melakukan pelbagai kebaikan. Fastabiqul khairat, ayat itu pada juzuk yang kedua dalam surat Al-Baqarah, pada muka surat 2 pada juzuk kedua. Muka surat 1 saya qulu sufaha'u minan nas, muka surat kedua ada ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, hendaklah kamu semua berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan. Dan kita berada pada bulan Ramadan, bulan kita lebih dituntut berlumba berbanding dengan 11 bulan yang lalu. Di dalam hadis dikatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya pada masa-masa yang kamu perolehi itu ada musim-musim tertentu yang Allah Ta'ala nak bagi pemberian yang banyak, pemberian yang istimewa. Maka hendaklah kamu merebut musim itu. Inna li rabbikum, sesungguhnya bagi Tuhanmu itu, fi ayyami dahrikum, pada hari-hari yang kamu temui dalam setahun, lanafahat, ada masa Allah nak bagi pemberian-pemberian istimewa. Ala fata'arradu laha, hendaklah kamu merebut pemberian itu. Jadi musim Ramadan ini adalah musim Allah nak curahkan pemberian yang banyak. Tinggal kita nak ambil, kata ambil. Dan selalu kita sebut bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi satu sunnah dan kehendak Allah, iaitu melebihkan amalan, pahala di dalam sesuatu amalan disebabkan kerana amalan, disebabkan kerana tempat, disebabkan kerana orang yang beramal, disebabkan kerana masa amalan itu dilakukan. Inilah 4 sebab kenapa gandaan pahala Allah anugerahkan. Yang pertama, kerana kelebihan tempat, seperti di Mekah, di Madinah, di Masjid Al-Aqsa. Di sana amalan sana berganda kerana kemuliaan tempat. Kadang-kadang disebabkan orang yang beramal itu sendiri. Orang yang beramal itu lebih khusyuk, maka pahalanya lebih daripada yang kurang khusyuk. Contoh dia, kita sembahyang 2 rakaat, kawan kita pun sembahyang 2 rakaat, tapi dia lebih khusyuk daripada kita, kita kurang khusyuk, maka sudah tentu pahala dia lebih daripada kita, disebabkan amalan orang itu. Kita berdoa, kawan kita berdoa, tapi doa dia lebih memenuhi adab-adab dan syarat berdoa, maka doa dia lebih cepat mustajab daripada kita. Kadang-kadang dengan sebab amalan orang itu. Kita sembahyang tahajud, kawan kita sembahyang tahajud, kita baca Quran, kawan kita baca Quran, dia baca Quran dengan faham, kita baca Quran tak faham, sudah tentu lebih kat dia. Jadi lebih disebabkan individu itu. Itu yang kedua. Yang pertama kerana tempat, yang kedua kerana orang. Yang ketiga, amalan itu sendiri. Wirid yang paling baik adalah baca Quran, kerana satu huruf 10 pahala. Walaupun mungkin kita baca wirid-wirid yang lain,
mungkin kita baca Hizib Imam Nawawi, mungkin kita baca Ratibul Haddad, mungkin kita baca Hizib Imam Abul Hasan Asy-Syazili, mungkin kita baca Al-Ma'surat, mungkin kita baca Azkar As-Sabah wal Masa, zikir pagi dan petang. Itu bacaan yang baik. Mungkin kita baca doa makan, doa tidur, doa naik kenderaan. Bagus doa-doa tu, tapi dia tak setanding dengan Quran, kerana Quran kalam Allah yang satu huruf 10 pahala. Cuma ada tempat tertentu doa lebih baik daripada baca Quran. Contoh nak makan, nak baca Quran kan, nak baca doa. Di situ baca doa makan. Nak masuk tandas, nak baca doa masuk tandas kan, nak baca Yasin. Situ lebih sesuai doa masuk tandas, kerana kaki kita nak langkah masuk tandas. Kalau kerana munasabah tertentu Nabi SAW baca ketika itu, yang tu lebih afdal daripada baca Quran. Tapi kalau waktu biasa, macam lah kita duduk saja, sekali habis mengaji balik rumah, nak wirid kan, nak baca Quran tetap nombor satu yang terbaik. Sehingga kan ulama buat istilah, buat kaedah ataupun pepatah yang berbunyi afdalul awradi qiraatul Quran. Sebaik-baik wirid itu membaca Quran. Jadi kalau kita dah ada wirid tertentu, silakan teruskan kalau wirid itu baik, tapi jangan tinggal Quran. Yang ruginya kita duk pulun zikir pagi, zikir petang, maksurat pagi, maksurat petang, Quran setahun sekali baru baca. Quran tunggu bulan puasa baru baca. Kalau Quran itu yang terbaik, lah pula bulan puasa, maka ada ulama-ulama kata perbanyakkan baca Quran. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah dalam kitabnya menyatakan golongan salaf memperbanyakkan dua perkara apabila datang Ramadan. Yang pertama memperbanyakkan baca Quran, yang kedua memperbanyakkan sedekah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala bila datang bulan Ramadan, dia tutup kitab hadis, dia tutup kitab fiqah, dia buka Quran. Imam Malik dikatakan 60 kali khatam Quran bulan puasa. Imam Syafi'i pun sama, 60 kali khatam Quran bulan puasa. Sehari sekali khatam, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Itu karamah kepada mereka, perkara yang mencarikan adat luar biasa, kita orang biasa tak mampu buat. Nak boleh baca cepat, boleh khatam sehari payah. Tapi orang yang hafiz Quran, yang biasa duk baca, duk dalam kepala dia, lintas dalam kepala dia saja, dia boleh khatam sehari sekali. Kita boleh baca sikit pun betul dah. Tambah-tambah bulan puasa ni musim orang pakai baca Quran, kita azam, kita khatam sekurang-kurangnya sekali. Kalau boleh 2 kali, 3 kali lagi bagus. Jadi ada amalan-amalan yang ringkas tapi pahala banyak. Seperti saya cerita itu, doa di pagi hari yang dibaca 3 kali oleh Nabi SAW, pahalanya seperti berzikir daripada subuh sampai duha. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Zikirnya hanya panjang tu, baca hanya 3 kali, pahala macam zikir berjam-jam daripada subuh sampai duha. Yang tu dengan sebab amalan, dengan sebab tempat, dengan sebab orang, dengan sebab amalan. Yang keempat dengan sebab masa kita berada sekarang, iaitu Ramadan. Dengan sebab tempat, kita kena pergi tempat itu. Dengan sebab masa, kita tak kena pergi, masa tu main kat kita. Dengan sebab Mekah Madinah, kita kena ambil tiket kapal terbang pergi Mekah Madinah. Nak pergi Mekah Madinah tak boleh lah ni, terhalang. Kita niat nak pergi. Kalau ada ruang saya nak pergi buat haji, kalau saya ada ruang saya nak pergi buat umrah, saya niat, saya himpun duit, cuma saya tunggu kebenaran untuk ke sana. Maka kita dapat pahala haji dan umrah apabila tiba masanya. Pahala haji kita dapat, pahala umrah kita dapat dengan sebab kita niat nak pergi sana, cuma kita dihalang oleh keuzuran, dihalang oleh penyakit. Hadis sahih Bukhari jelas menyatakan, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzru. Sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan manusia yang tidak keluar berperang tapi diberikan pahala berperang.
Kerana mereka niat nak berperang, mereka dihalang oleh dua. Satu uzur, dua sakit. Maka kita nak pergi Mekah dihalang oleh COVID-19. Nak pergi haji tak boleh, nak pergi umrah tak boleh. Orang yang biasa pergi umrah bulan puasa, kalau dia ada duit, kalau dia ada peluang, dia nak pergi. Saya 2 kali dah tak boleh pergi umrah bulan puasa. Tahun lepas tak boleh pergi, tahun ni tak boleh pergi. Saya pergi umrah bulan puasa daripada tahun 2002 sampai 2019. Tiap tahun. Bukan pasal saya ada duit, pasal orang yang ada duit bawa saya pergi. Pernah pergi umrah seorang-seorang, makan sok seorang-seorang, buka puasa dalam raudhah tepi makam Nabi SAW tiap-tiap pagi, tiap petang. Buka puasa pergi. Hotel saya dekat raudhah, dekat dengan Baqi', belah depan Baqi'. Orang tak duduk situ, pasal situ tak ada mall, tak ada, nak beli barang payah. Supermarket duduk belakang. Jadi kebanyakan orang sewa hotel belah belakang masjid, nak mai ke Tok Imam ni jauh. Saya sewa hotel depan Tok Imam, sebelah kiri. Sebelah kiri Baqi', depan Baqi'. Sehari RM250, RM250. Satu bilik RM250, 4 katil. Jenuh lompat saya. Malam ni katil ni, malam ni katil. 4 katil duduk seorang. Pasal apa? Pergi umrah seorang-seorang. Naik kapal terbang seorang-seorang, turun di airport cari tumpang bah dia orang. Lepas tu naik teksi pula pergi duduk hotel. Makan syok pula lah. Makan sok tak syok. Pasal seorang-seorang. Lepas tu nak pergi Mekah, kena naik seorang-seorang tak? Nak beli tiket bas ekspres terlepas dah. Pergi beli tiket bas jenis berhenti-berhenti. Orang 6 jam, 5 jam sampai Mekah. Saya 8 jam, 10 jam pun sampai. Campur dengan Indo, Negro, kulit hitam semua dah. Buka puasa kot jalan. Singgah buka puasa. Kita seorang-seorang tumpang jemaah yang campur macam-macam. Rupanya dia layan kita baik. Makanan dia bawa bagi kat kita, minuman kita buat macam adik-beradik. Pengalaman saya pergi umrah bulan puasa seorang-seorang. Yang pergi 2-3 orang. Jadi saya tak pernah lagi tak pergi umrah melainkan tahun lepas dengan tahun ni bulan puasa. Setiap tahun saya pergi bulan puasa. Pernah raya di sana. Lepas raya, lepas mayang raya balik makan, tidur, tak tahu nak pergi mana. Kita sini balik makan boleh berjalan lagi, pergi rumah adik-beradik, pergi kubur lah apa. Sana raya balik tu. Pernah awal Ramadan, tengah Ramadan, hujung Ramadan. Jadi 2002 saya ingat sampai 2018 tiap-tiap tahun pergi umrah di sana. Suasana di sana meriah. Nak makan nasi duduk di luar, nak makan roti duduk dalam. Duduk dalam boleh makan roti. Kadang buka puasa tunggu sampai tarawih. Jadi kita tak boleh pergi, kita niat nak pergi. Allah Ta'ala bagi pahala percuma. Tak ada teruk-teruk naik kapal terbang. Tak perlu sedih. Kenapa? Kerana Allah bagi pahala percuma benda yang kita duk buat selalu. Hadis kata idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit ataupun bermusafir, diberikan pahala seperti dia buat ketika sihat dan bermukim. Jadi umrah pada bulan Ramadan ni kelebihan dia seperti haji. Satu riwayat bersama seperti haji bersama aku. Nabi SAW sebut demikian. Kita tak boleh pergi, kita niat. Kalau saya ada ruang, saya nak pergi haji. Kalau saya ada ruang, saya nak pergi umrah. Tak boleh pergi, pahala dapat. Kerana fadilat amalan di sana, satu kebaikan digandakan 100,000 kali ganda. Hadis Ibnu Majah menyatakan salatun fil masjidil harami khairun min 100,000 salatin fima siwahu. Sekali sembahyang dalam Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali sembahyang di tempat yang lain. Dikiaskan kepada sembahyang segala ibadat yang lain, sedekah, i'tikaf, baca Quran, solawat, istighfar, zikir, apa saja kebaikan di Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram ini seluruh tanah suci Mekah menurut pendapat kebanyakan ulama. Bukan dalam masjid saja, di hotel pun sama. Digandakan 100,000 kali ganda. Kita tak mampu pergi, maka kita niat, kita dapat pahala. Kalau ada ruang, saya nak pergi.
Lah ni dia buat peraturan kalau boleh pi pun umur 60 tak boleh dan sebagainya. Tapi niat kita itu jangan kita lupakan. Kerana orang yang niat nak buat baik, dia belum buat baik sudah diberikan pahala. Orang yang niat nak buat baik dia tak buat lagi dah dapat pahala. Buat jahat tak? Niat nak buat jahat tak dapat dosa. Buat jahat baru dapat satu dosa. Buat baik, niat nak buat baik dapat satu pahala. Bila buat baik dapat 10 dan lebih daripada itu. Maka kelebihan tempat nak pi tak boleh. Tapi Allah Ta'ala janji, kalau kamu tak boleh pi, kamu niat, aku bagi pahala macam orang pi. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, dan berdasarkan hadis niyatul mu'min khairun min amalihi, niat seorang yang beriman lebih baik daripada amalannya. Yang tu cerita Mekah, yang tu cerita Madinah. Tetapi Ramadan juga digandakan hasil daripada kita sebagai seorang Muslim menyambut kedatangan Ramadan dengan pengisian yang mulia. Lalu ulama kata, kita nak dapat pahala banyak pergi Mekah Madinah, kena pergi sana. Kalau kita tidak ada ruang nak pergi macam kita lah, maka tempat yang seterusnya setelah Mekah Madinah adalah rumah Allah di tempat kita masing-masing. Afdalu biqa'il ardil masajid wa syarruhal aswaq. Hadis menyatakan sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka kita perbanyakkan pergi masjid, terutama bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan tempat yang, kerana masjid tempat keempat setelah Mekah Madinah Masjidil Aqsa. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa 1, 2, 3. Nombor 4 masjid. Jangan Mekah tak boleh pi, Madinah tak boleh pi, masjid tempat kita pun tak pi. Jadi kita masih ada peluang untuk dapat pahala banyak dengan pi ke masjid di tempat kita masing-masing. Kita bawa suami, isteri, anak-anak kita pi masjid. I'tikaf dalam masjid, sembahyang tarawih dalam masjid, sembahyang witir dalam masjid, buka puasa dalam masjid kalau rajin ni. I'tikaf dalam masjid, kita dapat pahala yang keempat setelah 3 tempat yang kita tak mampu pergi lah ni. Itu kemuliaan tempat. Kalau kemuliaan tempat kita kena pergi situ, Mekah kita kena pergi sana, habis ribu-ribu ringgit. Madinah kita pergi sana, habis ribu-ribu ringgit. Masjid kena pergi masjid, habis duit minyak kereta. Kita kena keluar duit pergi ke masjid, buh minyak kereta, buh minyak motor. Tapi taklah sebanyak pergi Mekah Madinah. Mekah Madinah 1000, pergi masjid adalah 2-3 kupang. Tapi kita kena keluar, duduk di rumah, dia tak masjid, tak main rumah kita. Itu kemuliaan tempat, kita kena menuju dan berada di tempat itu. Tetapi Ramadan tidak sedemikian. Kemuliaan masa yang bernama Ramadan, kita tak gaduh pergi kat dia, dia main kat kita. Kita duduk di paksi pun dia main, kita duduk di rumah pun dia main, kita duduk atas gunung jerai pun dia main, duduk dalam kapal selam dalam laut pun dia main. Ramadan bila datang, dia mengunjung setiap individu Muslim, setiap orang beriman. Bila Ramadan itu datang, dia tetamu kita, tuan rumah. Maka bagaimana layanan kita sebagai tuan rumah, maka begitulah yang kita dapat. Kalau kita sambut Ramadan dengan layanan yang lebih mulia daripada 11 bulan yang lalu, maka kita tetamu tuan rumah yang mulia. Kalau kita sambut Ramadan dengan layanan yang buruk, macam layanan sebelum ini dalam bulan yang lain, maka kita orang yang darjatnya buruk. Macam kita duduk di rumah kita, kita didatangi oleh tetamu yang baik ada, yang tak baik pun ada. Kalau tetamu yang main rumah kita tu orang alim, tetamu yang main rumah kita tu imam, kita suka dengan kedatangan mereka, kita layan dengan layanan yang baik, kita jamu makan kalau bulan tak puasa, kita bagi minum, kita bagi duit, kita bagi buah tangan, nak balik kita bagi buah lagi, kita bagi sayur lagi. Saya suka tuan datang rumah saya,
Kerana tuan orang baik, saya orang baik, maka saya layan dengan baik. Tapi kalau yang main tu orang baik rumah kita, kita tak layan dengan baik. Bahkan kita pintu pagar pun tak buka, pintu rumah lagi tak buka. Dengar tekan loceng bagi salam, kita nak pukul tingkap. Tengok-tengok tu guru main rumah kita, tengok-tengok tu imam main rumah kita, kita kata tak boleh buka pintu. Pasal apa? Tok guru ni main rumah aku nak kutip derma, tak ada kerja lain. Tambah bulan puasa kan. Tu imam main rumah aku ni nak ajak aku pergi masjid. Aku jenis tak pergi masjid, tu pergi market lah. Kita tak suka tu imam main rumah kita. Kita tak suka tu guru main rumah kita. Bukan tekat nak bagi makan minum, pintu rumah pun tak mau buka. Kita habang kat anak kita, pergi habang kat tetamu tu, ayah tak ada di rumah. Anak kita pergi habang kata, pak saya suruh habang, dia tak ada di rumah. Anak kita pun cerdik 2 kali 5 macam kita. Jadi oleh kerana tetamu yang mulia mai, kita tak mau sambut dia. Bahkan kita halau dia balik, bahkan kita tak buka pagar. Tahap kita ketika itu sudah menjelma dan diketahui oleh orang yang tahu sikap kita ketika melihat tetamu itu. Bini kita pun tahu, anak kita pun tahu, pak aku, laki aku jenis tak mau kata imam dengan tok guru. Pasal laki aku biku ni jenis tok celaru. Balik tu imam, balik tok guru, yang main pula geng dia. Salam pun tak bagi, pakai panggil kat luar tu. Nama kita Yusuf, "Oi Yusuf, buka pintu kan, aku main rumah hang." Kita nak tengok kawan kita yang sama-sama pening ayat ketum dengan kita. Kita buka pintu sambut dengan baik, kerana dia sama-sama akan karib kita dalam membeli nombor ekor. Sama kawan karib kita sama-sama pening dengan ayat ketum. Sama kawan karib kita sama-sama tak pernah semayang seumur hidup. Oleh kerana tetamu yang semayang yang rumah kita, kita tak sambut. Tetamu yang tak semayang yang kita suka, maka kita jenis tak semayang. Tetamu yang duk ajak kita wirid, semayang tahajud, baca Quran, kita tak mau jumpa. Tetamu yang ajak kita tekan nombor ekor, kita gembira dengan kedatangannya, maka kita kaki ekor. Maka kita nak kenal diri kita ni orang baik ke orang jahat, kita tengok kita sambut tetamu baik ke jahat. Kalau tetamu yang baik mai rumah kita, dia tak mai pun kita ajak mai lah rumah saya sekali, pijak rumah saya sekali, baca doa kat saya. Nabi SAW dijemput oleh para sahabat untuk datang ke rumah mereka, nak ambil berkat kedatangan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong semayang tang ni. Rasulullah tanya, tak mana saya nak semayang? Semayang tang ni. Bila Rasulullah balik, mereka jadikan tempat Rasulullah semayang itu sebagai tempat semayang mereka. Mereka menyambut kedatangan Nabi SAW dengan gembira, kerana Rasulullah SAW adalah insan yang paling mulia yang memijak kaki ke dalam rumah mereka. Jamu makan, jamu minum. Seorang sahabat pergi ambil air di sungai, di dalam kebun dia. Nabi SAW keluar pada rumah lah kerana lapar, dahaga. Jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa kamu keluar waktu ni? Saya keluar saja-saja nak jumpa Rasulullah. Padahal dalam hati saya pun lapar, dahaga. Jumpa Sayyidina Umar, kenapa kamu keluar waktu ni? Saya keluar kerana lapar, dahaga. Rasulullah kata, saya pun sama, jom kita pergi rumah si Fulan bin si Fulan. Pergi, bini dia ada di rumah, laki tak ada. Mana laki kamu? Laki saya pergi ambil air. Dibuh ayam dalam kulit kambing, duk tanggung oleh. Duk saat laki dia pun balik melelong-melelong, bawa ayam berat. Tengok-tengok Rasulullah mai rumah dia. Sayyidina Abu Bakar mai rumah dia. Sayyidina Umar mai rumah dia. Radhiyallahu anhuma. Dia kata, akulah orang yang paling betul hari ini kerana tetamu aku semua orang paling mulia. Lalu dia letak air, dia pergi ambil pisau. Buat apa ambil pisau? Untuk ambil buah kurma. Untuk tebang tandan kurma. Di situ ada kurma masak, di situ ada kurma yang sederhana, ada kurma yang masih muda. Dia bawa pisau pula pergi sembelih kambing. Nak bakar kambing, nak jamu Nabi SAW dengan 2 orang sahabat itu. Nabi SAW kata, iyyaka wal halub. Kalau nak sembelih kambing, jangan sembelih hak sedang menyusu. Sembelih hak tak ada anak. Kesian kat anak dia.
maka dia pun sembelih makan jamu masak makan kepada Nabi SAW. Tapi habis makan, Rasulullah SAW bersabda, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari akhirat tentang nikmat yang diberikan. Tadi kita keluar pada rumah lah keadaan lapang dan dahaga, lah kita pakai kenyang dah. Lepas kenyang buat apa? Lepas kenyang pergi semayang ke, tinggal semayang. Ada orang dapat nikmat, Allah bagi nikmat, dia lupa nak syukur. Nikmat rumah ada, nikmat lidah dia pun tak bisu, Quran tak baca. Mata dia tak buta, tak tengok Quran, duk tengok WhatsApp duk tengok Facebook saja, duk tengok handphone ya, Quran tak tengok. Mata dia terang bukan buta. Allah tanya semua nikmat yang dia bagi kat kita. Nikmat mata tengok apa, nikmat mulut cakap apa, makan apa, minum apa, nikmat telinga dengar apa, nikmat rumah, dalam rumah buat apa, nikmat kereta bawa pergi mana, bawa pergi masjid ke, bawa pergi kedai nombor ekor. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Nabi SAW sebut, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya nikmat kita. Tadi kita keluar 3 orang, kita lapang dahaga, tiba-tiba ada orang jamu kita, maka selepas kita kenyang, kita kena ingat kekenyangan ini akan ditanya, kamu buat apa selepas kenyang? Kamu syukur taat pada Allah ke? Kamu ingkar dengan kamu derhaka dengan nikmat kekenyangan yang kamu dapat? Jadi lelaki tadi kata, aku orang paling bertuah kerana tetamu yang paling mula main rumah aku. Yang kedua, dia jamu kurma dulu, baru jamu daging kambing. Lalu diajak dalam kitab banyak sebut, kalau bertemu antara buah-buahan dengan makanan, jangan makan makanan dulu, melainkan mulakan dengan buah-buahan. Bertemu kita buka puasa, kita mula buah kurma, baru kita makan yang lain. Nak makan kanji ke, nak makan nasi ke, nak makan kuih ke, yang tu belakang. Yang pertama sekali buah kurma. Kerana yang terbaik apabila bertemu makanan dengan buah-buahan, dimulakan dengan buah-buahan. Tidak menjadi satu kewajipan, tetapi itu satu kebaikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Waqiah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dalam suratul Waqiah dan satu ayat lagi dalam suratul Tur, Allah mulakan dengan fakihah, fakihah buah-buahan. Allah iring dengan lahmi tayr, daging burung lepas yang kedua. Maksudnya nak makan daging, nak makan ikan, nak makan ayam, nak makan udang, nombor 2, nombor 1 buah. Kita orang Melayu buah pas belakang, dia kata cuci mulut. Tak salah, tapi afdalnya sedemikian. Orang yang sakit gastrik rawat dengan buah. Pagi-pagi menyeruk buah kurma. Ada seorang hamba Allah main jumpa saya lama dah ustaz duk makan buah kurma pagi-pagi. Saya kena gastrik, saya makan sehari 5 biji kurma. Tiap pagi setahun lebih dah, alhamdulillah. Disebutkan dalam kitab, siapa yang rajin makan buah kurma, dia tidak akan kena penyakit usus. Cerita senang, nak makan tak lalu. Main terian tak apa. Buah kurma membuka puasa cari sebiji tu kan. Dalam kitab kata buah kurma, kitab Majmu' Imam Nawawi ada sebut, kitab lain pun ada sebut. Buah kurma ni sunat kita digalakkan kita makan 3 masa. Buka puasa, makan sok, pagi raya. Kita ambil bila? Buka puasa ya. Sok tak nampak buah kurma lah, pagi raya ketupat. Ustaz hang buat ke tak? Saya pun serupa. Sok tak nampak buah kurma, nampak ikan kering ke apa tau. Cuma saya beritahu kok ada orang nak buat. Sebelum makan sok, makan kurma sebiji. Sebelum makan ketupat pagi raya, makan kurma sebiji atau 3 atau 5 dalam bentuk ganjil. Jadi ada kitab ulama karang sebuah, tajuk dia khasiat kurma. Ada kitab ulama karang, tajuk dia kelebihan susu. Ada kitab ulama karang, kelebihan madu lebah, kelebihan minyak zaitun, kelebihan cuka. Satu tajuk, satu kitab. Semua kitab tu ada rumah saya beli. Sampai satu kitab tu 1000 muka surat, khasiat makanan sunnah. Yang banyak kita tak tahu. Lah kita sakit macam-macam baru tahu, silap tak makan ubat dulu, tak makan cara sunnah. Lah sakit tanu, sakit tani. Mungkin kerana makanan-makanan yang baik yang disarankan oleh Nabi SAW, kita tak ambil tahu. Jadi salah satu daripada yang disebut dalam adab makan dalam kitab Ihya, dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah,
dikatakan bahawasanya ketika bertembung antara makanan dengan buah-buahan, dahulukan buah-buahan. Makanan belakang. Oh, saya nak makan lepas berapa, silakan. Yang penting afdal mula dengan buah. Walaupun kita makan sikit, pisang ke, buah limau ke, buah temikai ke, makan dulu sikit, baru kita makan nasi, baru kita makan lauk. Kerana diambil daripada ayat Quran dan hadis-hadis. Jadi hadis tadi cerita apa? Ketika Nabi SAW sebagai tetamu mai kepada rumah sahabat. Hadis itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kitab lain pun ada. Dia jamu kurma dulu, baru dia jamu kambing bakar ataupun kambing yang dimasak. Dan tiap-tiap petang kita buka puasa, afdal mula dengan buah kurma dulu. Kita makan buah kurma dulu, baru kita makan yang lain. Makan dalam bentuk ganjil, 1 biji atau 3 biji atau 5 biji atau 15 biji. Kena 15 biji kenyang, tak boleh makan yang lain dah. Bila kita makan 15 biji? Masa di Mekah. Di Mekah malam 27, mana boleh keluar dah. Siapa yang masuk Masjidil Haram lepas Lohor, dia kena tunggu sampai tarawih. Atau lepas asar, tunggu sampai tarawih. Kalau dia keluar, dia tak boleh masuk lah. Malam 27 nak baca, nak khatam Quran dalam Masjidil Haram, nak sembahyang tarawih dalam Masjidil Haram, dia tutup pintu. Jadi masuk selepas asar atau sebelum asar, kadang ada selepas Lohor pada dah, pagi pada dah masuk. Ambil ayat sembahyang, kalau batal ambil sembahyang Zuri, kecuali kalau nak qada hajat kena keluar lah. Maka kita masuk lepas asar atau sebelum asar. Kita tunggu sampai bila? Sampai pukul 11 malam, sampai habis sembahyang tarawih. Doa khatam Quran. Buka puasa makan apa? Kurma. Roti dah kot sikit. Masa tu 15 biji kali makan. Tu di rumah sebiji ya, tu pun kau ingat. Tu kau tak ingat, kurma apa ke mana. Tu di Mekah buka puasa bagi kenyang sungguh-sungguh dengan buah kurma. Nak taruh sampai tarawih. Nak makan pula lepas tarawih tadi baru keluar. Keluar pula malam 27, malam 27. Kalau kita keluar malam hari biasa daripada rumah kita pergi ke hotel mungkin 10 minit. Malam 27 3 jam baru sampai. Kena belah dalam lautan manusia. Hanyut kena kepit dengan tu Arab. Dia dataran Masjidil Haram. Baru kita tahu, tobat dah keluar aku ni. Nak keluar kena masuk ke dalam masjid dulu, sampai kepada pintu yang betul-betul hotel kita, baru kita keluar ke tu. Tu pun lama. Kita keluar pintu lain, nak belah cross ke tengah tu, orang nak pergi ni, kita nak pergi nu. Akhirnya jadi duduk dalam ombak. Berapa jam? 2-3 jam baru sampai hotel. Tu malam 27. Ketika kita menghadiri majlis khatam Quran di Masjidil Haram. Malam-malam. Lepas tu raya pula. Raya pergi lewat sikit pakai semayang di dataran. Mayang raya di luar. Lepas tu balik rumah makan, tidur. Pagi raya. Tak tahu nak pergi mana. Itu pengalaman saya raya di Tanah Suci Mekah. Jadi yang saya nak sebutnya, Ramadan adalah umpama tetamu yang mulia. Umpama ulama yang datang rumah kita, umpama tu imam datang rumah kita. Tu imam itu datang rumah kita, kita suka layan baik. Karena di antara banyak-banyak anak qaryah, rumah kita yang dipilih untuk main. Anak qaryah ada 500 buah rumah. Rumah kita dia main walaupun 5 minit, kita rasa syok. Tu imam ni ikutan kepada orang, bagus baca khutbah selalu. Kita tak pernah pijak mimbar. Kalau kita naik pijak mimbar, pegang tongkat baca khutbah, tak terlepas tongkat kena kepala orang. Pasal apa? Gemuruh, ketak. Tu imam relax yang baca khutbah. Pasal dia duduk biasa dah. Kita tak biasa. Jadi jasa tu imam dalam qaryah kita begitu banyak. Dia pilih rumah kita untuk dia main ziarah 5 minit, 10 minit. Kita rasa syok tu imam main rumah kita. Belakang rumah kita ada pokok pelam. Buah pelam besar, paling besar. Cadang nak makan, tu imam main, bagi ke tu imam nampak. Kita jadi nelayan, pergi ke laut tangkap ikan. Ikan paling besar, hantar kat tu imam. Hantar kat tok guru yang main rumah kita. Kita rasa bertuah kerana kita suka kepada orang baik dan apa yang istimewa kita bagi kat orang baik. Abang kat isteri dia, ni buah pelam ni, pokok ni paling besar ni, jangan duk makan lah. Siapa? Nabi kata imam. Dia bubuh dengan jaring supaya binatang tak kacau. Ada seorang hamba Allah dia abang tu,
Dia pokok pelam rumah dia banyak, dia ada beratus-ratus pokok. Tapi salah satu pokok tu ada buah. Tu dia. Sama besar dengan buah nangka. Buah nangka kecil ya. Panjang buah tu. Dia habaqlah kat bini dia, kat anak dia, buah ni jangan makan. Ayah Nabi kata Imam, satu-satunya pokok pelam yang mempunyai buah paling besar dalam kebun, dalam kawasan rumah kita. Rumah kita ada 100 pokok pelam lebih. Hak ni lah buah paling besar. Hak ni jangan makan. Nak hantar kata Imam. Celah-celah tu ada kawan dia main pada kampung sebelah, main bersembang. Sembang noneh-noneh 2-3 jam. Lepas tu nak balik lah. Tak larat sembang nak balik. Balik-balik buah pelam tu luruh depan dia. Dia pun keluar. Pak Lang, awak, ni buah pelam Pak Lang luruh mai kat saya. Pak Lang kata, ambil lah. Pak Lang tapi tengok tak tahu kata hadir tan nak bagi Tok Imam. Dia ambil balik. Duk petang Pak Lang pergi tengok siapa curi pelam aku ni. Aku nak bagi kat Tok Imam. Marah kat bini dia, kat anak dia apa semua. Pasal apa? Niat dia nak bagi kat Tok Imam, pesan kat anak bini dah, jangan duk ambil makan, jangan duk bagi kat siapa. Tak tahu kawan dia yang balas. Dia tak pergi tengok. Saya pergi, dia cerita kat saya. Itu yang saya boleh tahu. Dia kata, Tok Lang lah, simpan buah pelam kami lama. Nak bagi kat Tok Imam. Punya hormat kat Tok Imam. Suka kat Tok Imam. Tak tahu hilang. Cek balik. Kawan nak main sembang hari tu yang balas. Duduk dalam perut dia lah, nak ambil tak boleh lah. Taruh kat orang lain, rezeki kat orang lain. Tapi niat dia mulia. Kerana dia nak bagi kat Tok Imam. Bukan dia bagi kat kaki ekor. Bukan dia nak bagi kat orang main judi. Jadi kita lah ni, kita tetamu, tuan rumah. Tetamu kita macam Tok Imam. Tetamu kita macam ulama yang datang rumah kita. Nama apa? Nama dia satu. Nama dia Ramadan. Ramadan bin Syawal. Jadi kita sekarang ni tuan rumah yang sedang menerima kedatangan tetamu yang amat mulia, nama dia Ramadan. Bagaimana layanan kita kepada dia? Itulah tahap kedudukan kita. Kita layan dengan tarawih 23 rakaat, dengan apa witir, lebih daripada layanan tarawih 8 rakaat. Kita layan dengan pergi mengaji, lebih daripada kita duduk tidur. Kita layan dengan baca Quran, lebih daripada kita sembang muhuk. Maka ni musim yang masih panjang. Minggu lepas saya mengajak di mana atau saya kata doalah supaya umur panjang, supaya masuk Ramadan. Alhamdulillah, masuk Ramadan, kita masih hidup sampai pagi ni. Seorang kenalan saya duduk di pondok kali yang saya duduk mengaji saya. Masa saya buat rumah, lah ni rumah saya siap dah. Saya baru masuk 1 bulan 4 baru ni. Rumah saya tak siap. 2-3 bulan lepas dia mai kat saya. Dia telefon. Ustaz duduk mana ni? Duduk Yan. Buat apa? Ambil bumbung rumah. Order bumbung daripada Johor. Dihantar pergi Yan. Ustaz mai balik ya. Saya nak jumpa ustaz ni. Awak adalah jumpa ustaz ni mai ya. Saya pun balik kelang-kelang kabut jumpa. Dia bagi saya berapa ratus, tak ingat 200, 300 lah. 300 ke 500. Nah ustaz, ambil duit. Buat apa? Saya nak tumpang ustaz buat rumah ustaz Rumah ustaz tengok bumbung tak ada, dinding pun tak ada habis. Ambil lah sikit beda saham saya untuk penyudah rumah ustaz ni. Terima kasih. Dia balik. Balik tak jumpa saya terus 2-3 bulan lepas. Takdir Allah ambil nyawa dia 1 hari bulan Ramadan lepas. Mati bulan-bulan Ramadan. 1 Ramadan meninggal, malam kedua Ramadan orang sembahyang. Saya tak ada Nabi sebab saya kalut sangat-sangat. Saya jadi imam dan sebagainya. Cuma satu kenalan yang baik mati 1 Ramadan, tanam malam 2 Ramadan. Jadi kita lah ni alhamdulillah hidup bulan Ramadan, tinggal banyak lagi baki hari. Tinggal kita nak menghayati hadis yang berbunyi, man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu. Sesiapa yang membuat satu kebaikan pada bulan Ramadan, kebaikan itu sunat, pahala macam fardu.
Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwahu. Sesiapa yang buat satu perkara wajib, satu fardu di bulan Ramadan, dapat pahala macam 70 fardu di luar Ramadan. Jadi semua kebajikan yang kita nak buat, i'tikaf kah, sedekah kah, istighfar kah, la ilaha illallah kah, selawat kah, pahala wajib. Pahala 70 kali ganda daripada bulan yang lain. Itu di sudut amalan, di sudut baca Quran, di sudut zikir, di sudut jamu orang buka puasa waktu maghrib dan seumpamanya. Di sudut satu lagi, puasa itu sendiri lebih daripada 70. Puasa itu pahalanya tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu ganjaran, betapa banyaknya ganjaran kepada orang yang berpuasa. Dalam sebuah kitab dikatakan ada beberapa amalan yang Allah Ta'ala bagi pahala yang tidak terhitung. Yang pertama puasa, yang kedua sabar, yang ketiga memaafkan dan berbuat baik. 3 amalan ini pahala terlalu banyak berdasarkan kepada Quran dan hadis. Pahala puasa disebutkan kullu hasanatin, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu. Setiap amalan manusia dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Al hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Satu kebaikan dilakukan diberikan 10 kali ganda, diberikan sehingga 700 kali ganda, diberikan sehingga berlipat-lipat ganda yang banyak lebih daripada 700. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 10, puasa bukan 700, puasa bukan 7000. Puasa banyak mana? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu kerana aku, dan aku yang akan bayar, aku akan bagi pahala kat dia. Banyak mana aku tak mau habang, tapi yang aku nak bagi tahu pahala puasa ni pahala terlalu banyak. Itu satu hadis sahih Bukhari. Yang kedua sabar. Sabar itu pahalanya tidak terhitung. Dalilnya ayat 10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanya saja Allah membalas kepada orang yang berpuasa itu dengan pahala yang tidak boleh dihitung. Sabar itu pahala tidak terhitung. Dan ketika kita berpuasa, pahala puasa dah tak terhitung, pahala sabar lagi. Kerana orang yang berpuasa dia kena sabar. Sabar yang pertama, sabar tak makan minum. Sabar yang kedua, sabar sembahyang tarawih. Sabar yang ketiga, sabar dalam menahan diri dalam bertemu dengan benda kita tak suka, iaitu lapang dahaga. 3 jenis sabar ini duduk dalam puasa. Sabar ada 3. Sabar satu, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam buat amal ibadat. Mengaji lah ni kena sabar. Tak sabar kita belah balik awal, maka kita sabar sampai habis mengaji. Tak sabar, kita tak main terus. Sembahyang tarawih pun kena sabar. Tak sabar, tak cukup 20. Mungkin 18, mungkin 10, mungkin 8, mungkin 4, mungkin 2, mungkin kosong. Maka nak jadi 20 tu kena sabar bagi lama. Tu imam pula dibaca panjang. Tu imam dia peterah semalam sejuzuk. Malam esok tinggal tu imam lah. Makmum muda 2-3 orang. Nak bagi cukup 20, baca pendek-pendek. Orang tak gaduh, tunggu lama. Yang penting kita buat 20, kita dapat pahala 20. Saya jadi imam yang tarawih tempat saya, 1 rakaat 2 ayat, 2 rakaat 4 ayat. Jadi satu muka Quran saya baca 4 rakaat. Mula pukul 9.10, selesai 10 suku sekali dengan witir. Tak habis sejam. Tarawih dalam 10-15 minit habis. Campur dengan witir semua 10. Lebih kurang sejam. Ada tempat lain 10.30, 10.35, 10.40 baru habis. Tempat saya 10 suku habis lah. Sebab 1 rakaat 2 ayat. 1 muka 8 rakaat. 1 muka 4 rakaat. 5 muka habis 20 rakaat.
Sehari 20 rakaat. Yang tarawih lebih cepat daripada baca qul ya qul, baca qul huwallah alhaakumut takatsur, qul huwallah.